Okay, tanpa buang masa lagi. Okay, selamat datang Cik Didi. Sama. Ya. Boleh tak buat minta tolong? Boleh tak gambar nanti rakam video ni? Apa tu Encik Rizwan? Okey. Tanpa buang masa lagi, kita mulakan kita punya program pada petang ni. Program bicara inspirasi siri 1 yang bertajuk accessibility, inclusivity dan quality OKU di UPM. Okay. Terima kasih kepada yang sudi hadir pada petang ni. Diucapkan selamat datang kepada panel-panel dan juga wakil-wakil. Saya difahamkan ada peserta-peserta daripada kementerian-kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, dan peserta-peserta daripada Institut Sosial Malaysia. Juga ada Encik Badrul ada masuk tak? Daripada peserta-peserta daripada NGO lain, terima kasih kerana sudi hadir untuk meluangkan masa pada program petang ni. Okey, insya-Allah program ini akan dibuat secara santai bersama dan saling menghargai sesama kita, di mana program ini bertujuan untuk memberi inspirasi dan panduan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Bagi yes. Okey, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, saya minta Encik saudara panel kita lah, Encik Muhammad Rizwan Zakaria untuk membacakan doa untuk memulakan majlis pada petang ini. Boleh Encik Rizwan? InsyaAllah boleh. Okey, baik. Silakan Encik Rizwan membacakan doa bagi memberkati program kita pada petang ini. Silakan Encik Rizwan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah supaya program ini diberkati olehmu ya Allah, serta program ini dapat berjalan dengan lancar, dengan selamat dan dengan jayanya ya Allah. Itu sahaja yang kami ingin bermohon kepadamu ya Allah, agar dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kami dan juga seluruh umat manusia di atas bumi ini ya Allah. Ya Allah, makburkanlah permintaan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih atas doa oleh saudara Muhammad Rizwan Zakaria sebentar tadi.
Ya, sama. Okay. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan panel-panel jemputan kita. Yang pertama, Dr. Wan Ardinawati, Wan Abdullah, penyelaras bagi unit perkhidmatan dan sokongan OKU UPM dan pensyarah kanan di Fakulti Ekologi UPM khusus dalam bidang pekerjaan dan ketidakupayaan. Khususnya saya Dr. Wan boleh hai sedikit tak pada peserta kita? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seterusnya panel kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi. saya perkenalkan kepada peserta, saya mohon untuk mute sekiranya tidak bercakap untuk membuka sebarang gangguan semasa program. Okey, lepas tu panel kedua saya perkenalkan saudari Nurul Najwa Khairulisah Qasim, alumni UPM dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Boleh hai tak kepada semua peserta dari Ni keluar dulu Oh. Ramai lagi. Hai Najwa. Hai Najwa. Okay, keluar dulu. Saya perkenalkan panel kita yang ketiga, saudara Hussein Said, pelajar pasca Siswaza, Master dalam bidang Bahasa Melayu dan Komunikasi dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Boleh hai tak kepada peserta, Cik Hussein? Hai Najwa lagi Muhammad Rizwan dan yang Okay, terima kasih Cik Hussein. Seterusnya panel kita yang keempat. Saya perkenalkan saudara Muhammad Rizwan Zakaria, pelajar tahun akhir Prasiswaza, Bachelor dalam Sastra Bahasa Melayu dan Linguistik UPM. Boleh hai tak sedikit Cik Rizwan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Hai Kak Najwa, Abang Husin, Dr. Wan dan semua rakan-rakan yang saya sayangi. Dan juga hai juga kepada Kak Marlina binti Muslim. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah semua panel-panel pada petang ni. Terima kasih atas kesudian semua panel dan semua peserta yang hadir pada petang ni sekali lagi. Okey, tanpa melengah masa, peserta-peserta yang saya hormati semua, saya jemput panel pertama kita, Dr. untuk membicarakan, mengulas topik mengenai accessibility, inclusivity dan kualiti pelajar OKU di UPM dan apa pandangan Dr. Wan tentang perkara tersebut. Saya persilakan Dr. Wan. Okay, terima kasih Puan Marlina, Pegawai Eksekutif Unit Perkhidmatan dan Sokongan OKU UPM. Okay, dan selaku moderator kita pada petang ni, ahli panel yang lain, Saudari Nurul Najwa, Saudara Hussein dan Saudara Rizwan dan semua yang bersama kita pada petang ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama pada petang ni dalam program Bicara Inspirasi siri pertama anjuran unit perkhidmatan dan sokongan OKU UPM, singkatan dia UPSO lah. Okay, dengan tajuk Accessibility, Inclusivity dan Quality pelajar OKU di UPM.
Okay, saya selaku penyelaras UPSO, UPM merakamkan setinggi tahniah lah kepada UPSO atas usaha baik ini. Okay, merujuk pada soalan yang diberikan kepada saya tadi, okay, Pemalina ada bertanyakan untuk saya ulaslah sedikit tentang apa itu accessibility, inclusivity dan quality lah pelajar OKU, khususnya di UPM. Tapi sebelum tu terlebih dahulu saya nak jelaskan dulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan 3 perkataan ni. Okay, yang pertama adalah accessibility. Okay, umum kita tahu accessibility ni adalah merupakan kata pinjaman lah daripada bahasa Inggeris, accessibility. Okay, jadi kalau kita rujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, padanan bahasa Melayu untuk accessibility sebenarnya adalah kebolehcapaian. Okay, tapi sebab kita selalu sebut accessibility jarang kita nak sebut kebolehcapaian tu lah. Okay, so maksudnya kualiti apakah yang kita boleh capai? Okay, accessibility ni, kebolehcapaian. Okay, so sejauh mana kita dapat capai sesuatu perkara tu bukan sekadar merujuk kepada akses ataupun capaian persekitaran fizikal. Okay, dan kemudahan-kemudahan yang kita dapat, tapi lebih daripada tu. So dalam konteks akses untuk OKU di UPM ni, kita selalunya fokus lebih kepada persekitaran fizikal dan kemudahan asas. Tapi sebenarnya tidak kurang pentingnya akses kepada pengajaran dan pembelajaran, akses kepada informasi, akses kepada pengurusan pentadbiran, akses kepada sokongan sosial. Okay, persekitaran sosial juga mainkan peranan yang penting sebenarnya. Okay, oleh sebab itulah isu accessibility ni seringkali kita katakan ia adalah satu isu yang sangat signifikan untuk kita perhatikan dan tangani bersamalah. Okay. Isu ni juga, isu accessibility ni menjadi isu hangat lah yang dibicarakan dalam dasar dan polisi, tidak kira sama ada di dalam dasar polisi nasional dalam negara kita, tapi juga dalam antarabangsa. Okay, kalau kita tengok yang related dengan OKU ni, Incheon Strategy, ada disebut tentang apakah akses yang perlu kepada OKU ni. Okay, dalam UNCRPD, United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities, dalam Akta OKU 2008 sendiri ada sebut tentang akses yang perlu kita beri kepada OKU, okay, dan juga pelan tindakan OKU. Dan sekarang ni pelan tindakan OKU yang terkini adalah untuk tahun 2016 hingga 2022. Okay, jadi banyak terdapat perbincangan tentang accessibility di situlah. Okay. Okay, itu adalah accessibility. Perkataan yang kedua yang kita nak sentuh dekat sini juga adalah inclusivity. Okay. Ni lebih kepada, sama juga dia kata pinjaman daripada bahasa Inggeris juga. Dan bahasa Melayunya adalah keterangkuman. Okay. Kalau kita sebut rangkum, terangkum, kita boleh nampak ia bermaksud termasuk dalam lingkungan sesuatu. Maksudnya keterangkuman tu, inclusivity ni dalam konteks OKU, kita nak OKU tu ada dalam lingkungan masyarakat. Okay. Maknanya yang kita boleh faham, dia boleh, OKU tu diterima, okay, dan dihargai dan termasuk dalam sesebuah masyarakat tu. Dan penerimaan ini adalah bukan sekadar penerimaan, tapi kita terima terhadap kepelbagaian keperluan. Sebab OKU ada pelbagai, okay, kita ada 7 kategori OKU, jadi dia bila kita katakan OKU tu ada pelbagai kategori, dia bermaksud pelbagai keperluan. Okay. Jadi untuk kita inklusifkan mereka, kita perlulah ada memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Okay. Jadi bagi menggalakkan pelaksanaan inklusiviti atau keterangkuman ni, okay, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan dasar inklusif OKU. Okay. Bagi menjamin kesaksamaan hak dan peluang untuk OKU dari segi akses kepada pendidikan. Sebab kita nak dalam konteks UPM kan, bila UKM ni melibatkan kepada pendidikan tinggi lah, pendidikan yang dalam level yang lebih tinggi lah. So bila KPM telah lancarkan dasar inklusif OKU,
di sekolah-sekolah. Seterusnya dia tak boleh berhenti di situ, sebab pelajar-pelajar sekolah ni akan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi, yang lebih tinggi kan. So dia dipanjangkan kepada institusi pengajian tinggi, dan alhamdulillah pada September 2019 satu garis panduan pelaksanaan dasar inklusif OKU di IPT telah dilancarkan oleh mantan Menteri Pendidikan Malaysia, di mana tujuan dia adalah untuk memastikan isu accessibility dan inclusivity ini dapat ditangani dan dicapai dengan jayanya, di mana ia akan dengan usaha accessibility dan inclusivity ini diharapkan kita akan dapat menghasilkan pelajar-pelajar graduan OKU yang berkualiti. Kualiti di sini bermaksud pelajar yang bukan sahaja berkualiti dari segi akademik, malah dari segi sahsiah dan rohani lah, dari segi perkembangan diri mereka. Okay, kalau kita lihat sekarang ni dengan perkembangan pendidikan, okay, dah ramai dah OKU yang berjaya masuk ke institusi pengajian tinggi. Kalau dulu kita nampak OKU memang agak ketinggalan dari segi pendidikan, tapi dengan hasil usaha accessibility dan inclusivity ini, kita dah boleh nampak peningkatan dari segi bilangan pelajar-pelajar mahasiswa OKU di IPT, terutamanya IPTA lah, sebab kerajaan ada jalankan pelbagai usaha dan laluan khas diberi kepada OKU untuk mengikuti pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Okay? Namun yang demikian, apabila kita lepaskan mereka untuk melangkah ke peringkat pengajian tinggi ni, sejauh manakah kesediaan sesebuah institusi tu? Okay, dalam konteks kita ni UPM lah. Dalam konteks UPM ni, sejauh mana UPM bersedia dalam menyediakan accessibility untuk pelajar OKU. Sejauh manakah pelajar OKU tersebut diterima dan inklusif dalam masyarakat kampus di UPM ni. Okay, sejauh manakah kualiti pelajar OKU di IPT? Okay, khususnya di UPM, adakah mereka ni sekadar memenuhi laluan mudah yang diberikan kepada mereka untuk meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi, atau mereka setara dan setanding dengan pelajar bukan OKU? Itulah yang persoalan yang kita nak perhalusi pada petang ni. Okay, so kalau kita tengok dalam konteks UPM, skop yang lebih spesifik kan, mungkin bilangan pelajar OKU di UPM tidaklah seramai pelajar OKU di IPT lain lah. Okay, bila saya cuba tanyakan pelajar OKU, bilangan pelajar OKU di IPT lain, kita tak adalah seramai macam biasanya macam di UIA ada dalam 50 lebih, UKM pun ada 50 lebih. Di UiTM tu sebab dia seluruh Malaysia, dia ada banyak cawangan, mereka mempunyai bilangan yang sangat tinggi sehingga 500 lebih pelajar OKU. Okay, jadi kita pun agak terkejut lah dengan peningkatan bilangan ni. Jadi nampak keperluan untuk kita sediakan accessibility dan inclusivity itu sendiri bagi menjamin kualiti pelajar OKU ni. So mengikut rekod UPM, UPM mempunyai seramai 44 orang pelajar OKU di seluruh kampus, okay, termasuk UPM KB, okay, kampus Bintulu. Okay, kalau kita tengok data di UPM kampus Bintulu, kita ada 4 pelajar OKU, dan bila saya tengok data tersebut, 4 pelajar ni bukanlah lokal daripada Bintulu, tapi daripada pelajar Semenanjung. Bayangkan mereka keluar jauh untuk belajar di kampus Bintulu. Okay, kalau saya tengok dekat sini, dia ada yang 2 daripada mereka adalah fizikal dan seorang adalah dari masalah pendengaran. Sebelah je lah telinga dia mengalami masalah pendengaran, dan penglihatan pun seorang lagi penglihatan sebelah mata. Okay, jadi macam mana, saya pun belum sampai lagi dekat kampus Bintulu, tak tahu macam mana dari segi accessibility dia. Okay, insyaAllah selepas ni kita akan pergi tengoklah apa keperluan yang kita boleh penuhi lah untuk pelajar di sana. Okay, kampus Bintulu ada 4 orang, dan untuk di kampus Serdang kita ada 27 orang daripada Prasiswaza. Okay, seorang di Asasi, 6 pelajar sarjana dan 6 pelajar PhD.
Okay, so kita nampak dia ada pelbagai keperluan, pelbagai peringkat, ada yang first year, ada yang second year, final year. Okay, so cara corak pengajaran dan pembelajaran tu dah berbeza. Okay, dan mereka mempunyai ketidakupayaan yang berbeza, dan yang paling ramai adalah fizikal lah. Ada 30 orang fizikal. Tapi walaupun kita boleh katakan mereka ni dalam kategori fizikal, tapi mereka mempunyai ketidakupayaan yang berbeza, dan keperluan yang berbeza. Okay, ada yang kalau kita ikut kategori lah, mereka ni ada dari kalangan kurang upaya pendengaran, kurang upaya penglihatan, kurang upaya pembelajaran, dan juga ada yang pelbagai macam gagap. Itu kita katakan bawah pertuturan ataupun pelbagai. Okay, setiap ketidakupayaan tersebut akan memberi impak kepada berbezanya keperluan sokongan dan accessibility yang kita berikan perlulah bersesuaian dengan ketidakupayaan tersebut. Okay, dan Alhamdulillah UPM dari dulu lagi memang sentiasa menyokonglah dan membantu pelajar OKU ni di bawah perkhidmatan Had Ehwal Pelajar dan kolej masing-masing. Okay, bila kami berbincang tentang apakah bentuk bantuan dan sokongan yang telah pernah dijalankan oleh pihak-pihak kolej, okay, di bahagian ehwal pelajar, banyak sebenarnya usaha-usaha yang telah dijalankan, tapi tak ada, it is not documented lah. Okay, masing-masing bila kita biasanya kalau kita bantu pelajar OKU, kita bila dapat masalah kita akan cuba selesaikan, tapi tak ada dokumen yang kita boleh buat sebagai rujukan sekiranya berlaku lagi masalah-masalah sedemikian di masa akan datang. Jadi UPM dalam usaha untuk menambah baik perkhidmatan ni dan juga dengan adanya garis panduan penubuhan garis panduan untuk dasar inklusif OKU di IPT, UPM telah alhamdulillah menubuhkan UPSO ni, okay, dalam bagi meneruskan usaha ke arah pewujudan kampus inklusif OKU UPM. Jadi lepas ni kita akan cuba untuk menjadikan UPM sebagai kampus inklusif OKU lah. Okay, dan UPSO ini bertanggungjawab dalam memastikan kebajikan pelajar OKU dapat diuruskan sebaik mungkin. Sebab tu kita ada Puan Marlina kita, pegawai eksekutif yang memang dedicated, dilantik untuk membantu, okay, pelajar OKU ni. Okay. Terima kasih Dr. Wan. Boleh kata 24 jam Puan Mar. Sentiasa menerima pagi-pagi. Sentiasa menerima. Okay, terima kasih Puan Mar. Okay, jadi dari segi perkhidmatan sokongan akademik dan juga bukan akademik. Okay, mungkin sebelum ni kita tak nampak sangat perkhidmatan sokongan akademik tu sebab dia terletak di bawah bahagian ehwal pelajar. Okay, tapi sekarang ni alhamdulillah diletakkan direct di bawah pejabat Naib Chancellor, pejabat WC. Jadi kita akan lebih meluaslah perkhidmatan dan sokongan tu akan diberikan dari segi perkhidmatan sokongan akademik dan juga bukan akademik lah. So pada awal baru sangat penubuhan UPSO ni pun baru awal Januari 2020 ni. Okay. Dan bila ditubuhkan kita dah jalankan audit akses kendiri. Maksudnya kita nak try tengok sejauh mana accessibility UPM ni. Okay, dan suka saya nak berkongsi pada petang ni bila kita jalankan audit akses kendiri ni, laporan audit tersebut menunjukkan yang kita dari segi accessibility-nya mencapai 51.2%. Luluslah orang kata. Okay, walaupun tak jauh lagi nak capai 100% tu, tapi alhamdulillah kita dah separuh jalan dah. Okay, jadi orang kata dah merangkak dah. Lepas ni boleh dah nak berjalan dan berlari lah. Okay, jadi realitinya tahap accessibility di UPM ni boleh dikirakan di tahap yang memuaskan. Tapi memandangkan UPM ni adalah salah satu kampus yang lama. Okay, dan perlu banyak kita jalankan baik pulih bangunan-bangunannya dan kemudahan tu. Jadi masih banyak lompong-lompong yang perlu kita tambah baik lah. Dan kalau kita tengok tahap kesedaran dalam kalangan pihak pengurusan, okay, terhadap penyedia akses dan kemudahan mesra OKU tu masih lagi di tahap rendah lah. Okay, terutamanya dari segi
sokongan perkhidmatan akademik. Okay, bila kami berkumpul, okay, dengan pelajar OKU, mereka ada meluahkan rasa apa yang mereka telah alami, okay, dan cabaran-cabaran yang telah dijalani sepanjang pengajar mereka di UPM. Nanti lepas ni kita akan dengar dengan ahli panel kita sendiri macam mana. Okay, so kalau kita tengok di UPM sendiri, perkhidmatan sokongan akademik, sistem pentadbiran dan informasi, macam mana pelajar ni nak mendaftar sedari day first day mereka melangkah ke UPM ni, cara pendaftarannya macam mana kita susun untuk pelajar OKU ni, dan informasi-informasi, okay, persekitaran sosial juga macam mana kita bentukkan menjadikan mereka rasa diterima dan inklusif. Okay, dan juga macam mana mereka boleh melibatkan diri dalam semua aktiviti di kampus. Itu yang sangat perlu kita tambah baik lagi lah. Okay, kalau kita tengok dari segi prasarana, especially di college-college, mungkin sebab macam saya cakap tadi, setiap OKU berbeza, jadi itu yang kita kena ada hands on lah, case by case punya penerimaan dan penyelesaian masalah tersebut. Okay, jadi halangan-halangan seperti ini secara tak langsung akan menghalanglah pelajar untuk lebih inklusif dalam masyarakat kampus. Okay, jadi kita nak cuba elakkan masalah dari segi prasarana tadi. Dan secara tak langsung, kalau kita gagal memberikan accessibility dan inclusivity yang secukupnya ataupun yang sesuai, ia akan menjejaskan pencapaian akademik yang berkualiti, seterusnya menghalang mereka untuk menjadi graduan yang berkualiti lah. Sebab kita nak wujudkan satu pelajar OKU yang cemerlang, pelajar OKU yang berkualiti kan. Okay. Sebab kita tahu persekitaran yang selesa, infrastruktur yang mesra OKU, sokongan sosial yang padu akan membuatkan mereka lebih bermotivasi. Dan ini akan meningkatkan prestasi akademik mereka dan pembinaan kendiri mereka. Okay, tidak dinafikan bahawa setiap pelajar OKU ni memang mereka pun ada perasaan dan hasrat yang sama seperti pelajar lain, betul tak? Okay, mereka nak menjadi insan yang berkualiti, yang dapat menjalani kehidupan yang baik dan dapat menyumbang kepada masyarakat kelak. Okay, sejajar dengan moto UPM kita apa? Berilmu, berbakti. Okay, so memang banyak lagi untuk UPSO, banyak perkara yang kita cuba korek dan nak perhalusi. Okay, contohlah macam dari segi pengajaran pembelajaran. Okay, lokasi tempat belajar tu macam mana? Adakah accessible untuk mereka yang wheelchair? Adakah kita sensitif dengan keperluan mereka? Okay, pihak pentadbir tahu tak ada pelajar OKU di fakulti? Okay, kadang-kadang bila masa kita buat SS audit tu, mereka ada setengah fakulti tak tahu pun mereka ada pelajar OKU sebenarnya. Okay, sebab agak kurang sensitif lah dengan keperluan OKU, dan OKU sendiri tidak ke depan lah untuk menyatakan dan memohon apa-apa bantuan lah dan sokongan. Okay. Dan susunan kelas, okay, mengikut kesesuaian pelajar ke untuk akses ke kuliah. Ada kes ya, pelajar OKU ni dia bila menghadiri kuliah, ada seorang pelajar ni selalu duduk dekat atas. Okay, kalau yang auditorium style tu kan, dia duduk kat atas. So lecturer pensyarah akan tanyalah kenapa dia tak boleh ke depan ke. Okay, jadi rupanya sebenarnya dia ada mengalami masalah fizikal. Okay, ada juga kes yang masalah pendengaran, bila melibatkan perlu contoh yang muat muat kan perlu ada ujian pendengaran tu, ujian tu. Jadi mereka sebenarnya perlu pengasingan ataupun perlu keperluan lain lah. Tak boleh digabungkan sekali dengan pelajar lain, macam mana bentuknya. Okay, so macam-macam bentuk sokongan yang kita perlu tangani lah. Okay,
dan kita kena tengok juga mengikut kesesuaian pelajar. Okay. Contoh lain mode penilaian. Okay. Ada pelajar yang mungkin dia mengalami fizikal tangan. Okay, adakah mereka boleh kalau bertulis ujian secara bertulis selama 3 jam. Okay, mungkin agak penat tangan mereka ataupun jari mereka. Okay, mungkin juga boleh diteruskan dengan secara menaik. Okay, so kita boleh kita boleh sesuaikan dengan keperluan mereka. Okay. Contoh lain kalau dari segi aktiviti pelajar. Okay, ramai yang bila saya tanya tentang pelibatan aktiviti sepanjang pengajian mereka di UPM, tak ada banyak sangat pelibatan mereka disebabkan kekangan ketidakupayaan mereka. So mereka bila keluar daripada UPM agak kurang berkualiti lah kan, sebab tak ada peningkatan kendiri tu, tak ada perkembangan kendiri tu, sebab mereka tak terdedah dengan pengalaman kemahiran sosial, kepimpinan. Okay. So ini akan menjejaskan kualiti pelajar OKU di UPM lah. Okay. Jadi UPSO, kami mengharapkan dengan adanya UPSO ni kita akan lebih sensitif lah dengan keperluan-keperluan OKU. Okay, dan suka saya pada hari ni kita tampilkan 3 panelis dari kalangan pelajar sendiri, sebab kadang-kadang bila kita bincang tentang isu accessibility dan inclusivity ni, kita seringkali pihak pengurusan ni merasakan yang kita dah sediakan persekitaran yang accessible, dah banyak dah kita buat. Okay. Namun masih ada juga pelajar yang tidak dapat akses yang mencukupi. Jadi di mana silapnya? Kita kata pelajar tu sendiri ke yang salah? Jadi syukur kita pada hari ni kita nak dengarlah dari sudut pandang pelajar OKU sendiri. Jadi selaras slogan OKU ni semua tahu kan, nothing about us without us. Okay, sebab mereka yang kena nyatakan apa yang mereka rasa. Okay, barulah kita akan dapat penuhilah. Okay, saya rasa setakat tu saja dulu Mar, panjang lebar dah. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih Dr. Wan atas ulasan dan perkongsian Doktor. Diharap semua peserta dapat bersabar sehingga habis program untuk bertanya soalan sekiranya ada. Untuk membuang masa lagi, kita akan jemput panel kedua kita, Saudari Nurul Najwa, untuk memberikan pandangan, ulasan maupun ucapan inspirasi kepada peserta dan penonton FB Live kita pada petang ini tentang apa yang mendorong Saudari Nurul Najwa untuk berjaya menghabiskan studi. Dimaklumkan juga yang saudari pernah mendapat anugerah dekan di UPM yang kita sayangi ini. Saya persilakan Saudari Nurul Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Marlina sebagai moderator bicara inspirasi pada hari ini. Okey, saya tujuh semester 3 tahun setengah saya di UPM. Sudah pasti banyak pengalaman dan cabaran yang saya perlu tempuhi sepanjang pengajian saya di sana. Tapi UPM banyak membantu saya dari segi akademik, dari segi accessibility dan sebagainya lah. Sebelum tu, sepengetahuan saya, UPM memang menerima pelbagai OKU termasuk OKU penglihatan. OKU penglihatan pula banyak kategori. Yang saya tahu OKU penglihatan yang totally blind hanya setahu saya adalah orang yang pertama, dan selepas saya ada seorang lagi yang menyambung master di sana. Itu adalah saya tahulah. Jadi bila saya yang totally blind ni yang menyambung pelajaran ke UPM, saya sudah tahu UPM kemudahan untuk OKU penglihatan tidaklah banyak, tapi mereka cuba untuk memberi kemudahan, kesenangan untuk saya menyambung pelajaran di sana. Jadi
saya ke UPM, UPM telah menyediakan pembantu ataupun PC yang membawa saya, menjaga saya ke sana, ke sini untuk mudah saya tempuhi lah, untuk semudah saya lalui macam mana suasana, orang kata suasana di UPM tu. Jadi mereka walaupun mereka tahu ini adalah kali pertama, tapi mereka berusaha, UPM berusaha juga untuk sediakan apa yang perlu untuk saya. Jadi yang kedua, saya disediakan pengangkutan yang mudah untuk saya pergi ke kelas, ke mana sahaja lah dalam kampus. Jadi driver-driver yang sangat faham, yang sangat membantu saya, dan rakan-rakan seperjuangan pun banyak bantu saya sepanjang saya berada sana. Jadi bagi saya lah sebagai seorang wakil pendatang ni, untuk orang kata wakil pendatang kali pertama ni, untuk mulakan daripada bawah, ini adalah kali pertama saya duduk di dalam dunia sepenuhnya, di dalam dunia orang cetek. Jadi telah banyaklah perkara-perkara yang saya perlu bagi tahu, banyak saya perlu belajar daripada mereka, dan mereka pula belajar daripada saya. Jadi saya yang kena bagi tahu apa yang saya perlu, apa yang saya mudah untuk saya. Jadi pihak kolej juga menyediakan bilik yang agak mudah untuk saya bergerak, dan roommate yang membantu saya. Saya cakap taklah sepenuhnya saya bergantung. Najwa. Mungkin ada sedikit gangguan daripada saudari Najwa. Najwa, suara Najwa tak dengar, Najwa. Sementara kita tunggu saudari Nurul Najwa untuk masuk semula, ada soalan tak daripada peserta? Saya ada soalan. Assalamualaikum, saya ada soalan. Saya Abdul Hadi bin Ma'min dari Fakulti Sains Makanan. Pertanyaan saya, adakah UPM ada buat kerjasama dengan syarikat luar ataupun swasta sekiranya pelajar-pelajar ini ingin melakukan latihan industri? Adakah mereka dikecualikan daripada latihan industri LI, ataupun ada bagaimana mereka nak buat latihan industri, cari syarikat luar yang boleh menerima mereka untuk melakukan latihan industri. Itu sahaja. Terima kasih atas pertanyaan Encik Abdul Hadi. Okey, Encik Abdul, kalau saya boleh mencelah lah menjawab tu Puan Mat. Silakan Dr. Wan. Okey, sebenarnya setakat ni untuk latihan industri, okey, semua pelajar
pelajar OKU pun tidak terkecuali lah. Mereka perlu menjalani latihan industri. Okey, cuma mereka akan, sekiranya mereka memerlukan sokongan dan bantuan pihak UPSO, mereka sebelum ni kalau tak silap saya bahagian kaunseling. Okey, mereka ada ataupun pensyarah tu sendiri berurusan terus dengan syarikat ataupun syarikat luar dan swasta lah untuk mereka, pelajar mereka menjalani latihan tu disebabkan ada keistimewaan tersendiri. Okay, dan saya pernah uruskan seorang pelajar wheelchair, okay, yang berkursi roda untuk menjalani latihan industri di Maidin. Okay, sesuai dengan dia punya pengajian lah. Okay, dia ada buat pasal human resource. So kita tempatkan di bahagian latihan. Jadi bahagian tu adalah persesuaian dan kita akan nyatakan kepada syarikat tu bahawa pelajar ni adalah pelajar OKU dan kesesuaian tu adalah perlu. Okay, dan saya rasa dengan adanya UPSO ni, tu sebelum ada UPSO lah. Jadi selepas ni dengan ada UPSO kita akan lebih beri sokongan dan bantuan lah kepada pelajar yang akan menjalani latihan industri. Kami sangat mengharapkan kerjasama juga dengan daripada pihak fakulti lah. Sekiranya ada pelajar tahun akhir yang perlu menjalani latihan industri, boleh berhubung terus dengan UPSO lah untuk kita tengok apa keperluan yang kita boleh bantu. Okey, saya harap menjawab soalan Abdul Hadi. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak Dr. Wan. Saya ingin tambah sedikit di UPM kita ada CHEM, itu Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan. Ya, saya pernah bertanya kepada pegawai berkenaan dan setakat memang mereka juga ada menguruskan pelajar-pelajar OKU dan OKU-nya tidak akan kecekiran, insya-Allah. Ada dan sekiranya OKU tersebut memerlukan bantuan, kerjasama antara PTJ yang terlibat, fakulti akan diuruskan oleh Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan tersebut. Saya harap itu boleh menjawab soalan saudara Encik Hadi tadi. Nampak? Terima kasih Doktor dan Puan. Sama-sama. Nampaknya saudari Nurul Najwa, panel kita mungkin mengalami sedikit masalah teknikal. Ya, kita faham dengan keadaan beliau tersebut dan semalam pun saya ada meminta sekiranya beliau ada pembantu ya untuk menggunakan masuk ke dalam online program online ni. Okey, tanpa seterusnya saya menjemput panel seterusnya iaitu Encik Saudara Husain Said, itu pelajar pasca siswaza, master dalam bidang Bahasa Melayu dan Komunikasi dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Kita petang ni diharap saudara Husain boleh berkongsi kepada kita apa yang membuatkan saudara Husain untuk kekal di UPM daripada bachelor sampailah ke peringkat master. Dan daripada menurut sumber-sumber orang lain, Encik Husain ni seorang yang rajin dan cekal semasa membuat kerja-kerja, membantu, ada juga membantu pegawai-pegawai yang lain semasa keberadaan Encik Husain di sini. Boleh Encik Husain kongsikan ataupun memberi inspirasi kepada kami semua tentang pandangan ulasan Encik Husain sepanjang Encik Husain berada di UPM. Dipersilakan Encik Husain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Marlina moderator, sebagai moderator. Apa yang menjadi pendorong saya untuk menyambung pengajian daripada peringkat bachelor sehingga master adalah kerana
orang-orang di sekeliling saya sentiasa memberikan dorongan dan sokongan kepada saya. Misalnya pensara sentiasa memberikan tunjuk ajar, sentiasa memberikan tunjuk ajar, memberikan nasihat apabila saya ada masalah dalam akademik. Mereka akan menjelaskan apa yang saya tidak faham. Selain itu, kemudahan-kemudahan yang disediakan, terutama kemudahan dari segi pergerakan yang disediakan oleh UPM, telah memudahkan saya untuk melakukan segala aktiviti berkaitan akademik maupun kurikulum. Saya dapat bergerak ke sana ke sini dengan mudah sepanjang masa. Boleh saya bagi contoh di sini, misalnya kemudahan pengangkutan OKU yang disediakan UPM. Pengangkutan OKU ini dan memudahkan saya untuk bergerak ke sana ke sini, dan ianya memudahkan saya. Disebabkan itu, ianya menjadi pendorong dan semangat kepada saya untuk terus kuat dan cikal dalam mengarungi cabaran-cabaran dalam menuntut ilmu di Universiti Putra Malaysia. Selain itu, apa yang saya nak tekankan di sini, kemudahan yang disediakan UPM sama ada di kolej ataupun di fakulti yang saya duduki sentiasa ditambah baik kemudahan itu. Ketika saya mula-mula menuntut di sini, kemudahan itu masih kurang masih kurang. Namun apabila masa semakin berlalu dan pertambahan bilangan pelajar OKU semakin meningkat, pihak universiti mengambil tindakan yang wajar dan serius dengan menambah kemudahan sedia ada kepada kemudahan yang lebih kondusif. Misalnya kalau saya bagi contoh, macam dekat fakulti saya dahulu, kemudahan untuk laluan OKU itu sangat kurang, namun telah ditambah baik. Selain itu, terdapat juga misalnya kemudahan untuk parking OKU juga dibuat untuk memudahkan pelajar OKU yang mempunyai kenderaan sendiri untuk memarking kenderaan mereka di fakulti. Okay, itu sahaja yang saya dapat sampaikan. Okay, terima kasih Encik Husain. Ada apa nasihat Encik Husain kepada saudara-saudara kita di luar sana supaya untuk motivasi mereka untuk masuk ke universiti? Boleh Encik Husain bagi sedikit nasihat tak? Okay, apa yang saya boleh berikan di sini, UPM sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar-pelajarnya sebagai yang kita tahu pelajar ini adalah aset bagi sebuah negara. UPM menyediakan kemudahan-kemudahan yang membantu pelajar dari segi akademik, dari segi kemudahan infrastruktur untuk memudahkan pelajar melakukan pelbagai aktiviti. Apa yang saya boleh
tekankan kat sini, pilihlah UPM sebagai yang kita tahu, mereka telah menyediakan satu platform untuk kita melakukan aktiviti sepertinya perniagaan ataupun menyediakan kursus-kursus yang dapat membantu pelajar meningkatkan sasiah dan kurikulum. Itulah antara kebaikan yang telah dilakukan oleh pentadbiran UPM. Jadi amat digalakkan kepada sesiapa yang ingin menyambung pengajian, pilihlah UPM sebagai salah satu universiti terbaik pilihan anda. Itu saja. Okay, terima kasih banyak Cik Sain atas perkongsian yang diberikan. Untuk makluman para peserta ya, Encik Usain, Hussein Said ini merupakan seorang OKU fizikal menggunakan wheelchair, dan juga mengikut maklumat daripada yang diberikan oleh beliau merupakan sebenarnya seorang cerebral palsy. Okay. Betul kan jika ada saya sebutan saya tak betul. Dan semasa saya bersembang dengan beliau ya baru-baru ni, beliau tunjukkan dengan saya macam mana dia bergerak dan macam mana dia berusaha sendiri. Saya kagum ya dengan semangat Encik Usain, dan semoga apa yang Encik Usain buat ni menjadi inspirasi dan dorongan kepada orang lain untuk ke Menara Gading dan untuk lebih berusaha mencapai potensi kualiti diri sendiri. Okay, seterusnya, terima kasih Encik Usain atas perkongsian tadi. Seterusnya, tanpa melengah masa lagi, kita jemput panel kita yang terakhir, iaitu saudara Muhammad Rizwan Zakaria untuk memberikan pandangan, ulasan maupun ucapan inspirasi buat semua, dan juga pada peserta dan penonton FB Live pada petang ni. Tentang pengalaman dia sendiri sepanjang berada di UPM dan sepanjang berada di bergelar sebagai pelajar OKU di UPM. Sekarang Cik Muhammad Rizwan juga merupakan seorang pelajar tahun akhir ya. Jadi dipersilakan Cik Muhammad Rizwan untuk berkongsi. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Moderator iaitu Kak Marlina. Baiklah, di sini sebelum tu saya ingin memperkenalkan nama saya yang diberi adalah Muhammad Rizwan bin Zakaria. Nama timbangan saya adalah Wan. Baiklah, saya merupakan pelajar mahasiswa OKU dalam bidang Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Melayu pada tahun akhir ini. Baiklah, sebelum tu saya ingin berkongsi pengalaman saya juga. Minta izin ingin berkongsi pengalaman saya juga sebelum saya menjejakkan kaki di UPM. Dan berkongsi juga selepas saya berada di UPM. Baiklah. Sebelum saya menjejakkan kaki di Universiti Awam, saya sentiasa berusaha untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu di mana semasa saya di bangku sekolah rendah, saya merupakan seorang pelajar yang tidak tahu membaca dan menulis, dan seringkali dipandang rendah oleh para guru
dan ada yang mengatakan saya ini tiada harapan untuk belajar jadi lebih baik. Tidak mengapa, saya dimasukkan ke sekolah pendidikan khas integrasi. Dari situ saya berazam dan terus berazam dengan sokongan ayah saya dan arwah ibu saya untuk saya rajin membaca dan menulis. Daripada situ ayah saya sentiasa membeli buku dan bahan tulis agar saya rajin membaca. Dan bila saya rajin membaca, alhamdulillah saya dapat menguasai mata pelajaran seperti mana kanak-kanak normal yang lain menguasai mata pelajaran. Dengan usaha saya itu, akhirnya saya dapat keputusan yang terbaik dalam peperiksaan SPM dan seterusnya saya dapat menyambung pelajaran ke peringkat SPM. Kemudian saya dapat keputusan yang terbaik, saya dapat menjejakkan kaki di UPM. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan sekalian, saya dulu bukan merupakan seorang pelajar UPM. Saya adalah pelajar UiTM Puncak Alam. Tapi saya hanya masuk seminggu saja. Lepas tu saya dapat tawaran pula sambung. Selepas seminggu orientasi, saya dapat panggilan daripada UPM untuk menyambung belajar dalam Bachelor Sastra Bahasa dan Muzik Melayu. Dari situ saya terus pindah ke UPM. Masa inilah saya dapat menjejakkan kaki di UPM. Dan bila saya menjejakkan kaki di UPM ni, banyak yang saya dapat. Pertama sekali, saya dapat menyambung pelajaran dalam bidang yang saya minati, iaitu Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Melayu. Dalam bidang ini banyak yang saya pelajari apa yang saya tak tahu sebelum ni, iaitu bidang bahasa Melayu. Saya ingatkan belajar tentang karangan, tentang buat ayat, rupanya banyak saya belajar, iaitu tentang aspek yang dalam, dia aspek fonologi, semantik dan sejarah bahasa Melayu. Daripada situ saya belajar, saya jatuh cinta dengan bahasa Melayu dan saya berazam untuk jadi mahasiswa OKU yang pertama berjaya dalam membangunkan dan memajukan bahasa Melayu setaraf dengan bahasa-bahasa lain. Yang kedua pula, apabila saya dapat menyambung pelajaran ke peringkat Yang kedua pula, apabila saya dapat menyambung pelajaran ke Institut Putera Malaysia, saya dapat cengkam kerjaya yang saya minati, iaitu saya dapat menyertai satu badan uniform di IPCA, iaitu dapat menyertai pasukan latihan pegawai simpanan Palapes Darat. Daripada itu saya membuktikan bahawasanya saya pun walaupun masuk TU, saya dapat menyertai latihan ketenteraan yang mana dikatakan OPU ni sebenarnya tidak layak untuk menyertai latihan ketenteraan, tapi saya boleh buktikan apabila saya masuk Palapes, saya dapat berjumpa dengan para jurulatih yang agak tegas dan garang. Tapi sebenarnya walaupun mereka garang, di sebalik kegarangan mereka tu, mereka terharu melihat saya sebagai OPU tahan nasak dalam jual latihan yang dikatakan latihan kekerasan dalam tentera. Bila saya hadapi latihan tersebut, jurulatih kagum dan jumpa pada saya dan mengatakan kepada saya, Rizwan, walaupun kamu OPU, saya nak kamu buktikan bahawa OPU kamu boleh bertauliah sebagai seorang lieutenant muda. Tapi rezeki saya amat pendek, saya tak dapat nak habiskan latihan selama 3 tahun. Dan saya hanya berlatih sampai peringkat junior saja dan saya keluar. Saya macam putus asa. Kemudian apabila saya keluar tu, saya tak pernah putus asa dan berazam bila habis belajar ni, saya nak sambung latihan untuk tetap pula selepas habis belajar ni. Maaf saya cerita itu pula, okey. Apa yang saya dapat selama ini, tuan dan puan sekalian, saya dapat sambung ke UPM ni. Saya dapat buktikan bahawa OPU macam saya ini berguna untuk agama, bangsa dan negara. Dan sampai juga saya dapat pengalaman baru, iaitu bila saya masuk Institut Putera Malaysia ni, saya dapat bantuan daripada DHET, iaitu saya mula-mula masuk di UPM, saya tidak tahu bahawasanya ada kemudahan-kemudahan yang ditawarkan daripada pihak UPM kepada mahasiswa TU. Sebab
kan saya cakap sebelum SEM 2, semasa SEM 1, saya terus masuk Palapes, dan bila saya masuk Palapes tu saya tak tahu dengan bantuan-bantuan yang diberi oleh UPM kepada mahasiswa TU. Apabila masuk SEM 2, saya hampir nak berbaris, baru saya tahu ada sebenarnya bantuan untuk TU. Ketika itu saya dalam sekatan untuk daftar subjek bagi mata pelajaran dalam linguistik Melayu untuk semester kedua. Bila saya ada masalah sekatan tu, saya berjumpa dengan seorang kawan ni, iaitu ada seorang kakak ni bantu saya, dia bawa saya pergi ke Bihat, jumpa dengan Encik Aizat untuk dapatkan bantuan dengan segala. Masa tu Encik Aizat bertugas di bahagian jabatan bahagian seksyen kebajikan Bihat. Masa tu unit OTU tak ada lagi masa tu adalah yang bertanggungjawab untuk menjaga pelajar OTU adalah jabatan seksyen kebajikan. Ketika itu kami di bawah Encik Aizat lah masa tu saya jumpa Encik Aizat, saya mohon bantuan KPC. Daripada situ saya tahu bahawasanya UPM telah lama sediakan bantuan untuk golongan OTU. Cumanya bantuan tu maklumat tentang bantuan tu ramai pelajar OTU yang tak tahu pada masa tu, sebab seperti yang Dr. Wan ulaskan tadi, sebelum tu segala bantuan untuk mahasiswa TU digabungkan di bawah BHAT, iaitu di bawah seksyen kebajikan. Tapi sekarang alhamdulillah UPM telah berjaya membuat penambahbaikan pada dengan menubuhkan satu unit khas OPU, iaitu unit sokongan dan bimbingan OPU Universiti Putra Malaysia ataupun UPSO. Dari situ saya dapat banyaklah segala kemudahan yang dapat membantu saya, dan juga ketika saya belajar dalam kuliah, sebelum ni saya sukar untuk mendapat masa lebih ketika untuk jawab peperiksaan, sebab saya sebagai mahasiswa OTU, masalah pembelajaran ataupun spesifik hyperaktif, saya memerlukan masa yang lebih, sebab bila saya menjawab satu-satu soalan peperiksaan tu, saya menggunakan masa yang terlalu lama untuk memahami ataupun menganalisis setiap soalan yang diberi oleh pensyarah. Jadi pasal SEM 1 tu, prestasi saya merosot, dan saya dapat keputusan yang cemerlang SEM 1, begitu juga dengan SEM 2, dan alhamdulillah akhir sekali SEM 3 baru saya dapat kelebihan semua tu, saya dapat masa yang lebih. Dan alhamdulillah saya dapat pointer yang terbaik yang meningkat sedikit, iaitu 2.59 daripada 2.1 dan 2.3. Lepas tu next SEM seterusnya, saya berani memberitahu kepada pensyarah bahawasanya saya ini adalah pelajar mahasiswa TU, dan saya perlu accessibility, iaitu perkara-perkara yang boleh membantu saya untuk keboleh capaian yang tinggi dalam pelajaran. Jadi saya beritahulah saya perlukan masa lebih, dan saya perlu bertanyakan soalan setelah habis kuliah. Tapi alhamdulillah saya dapat apa yang saya nak selama ini. Dan alhamdulillah sekarang ni saya berada di tahun akhir dan dapat meneruskan pelajaran dengan hati yang senang, dan juga dapat meneruskan pelajaran dengan hati yang gembira, dan dapat apa yang saya nak selama ini. Itu sajalah saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Okay, terima kasih banyak Saudara Muhammad Rizwan atas perkongsian yang diberikan. Bukan mudah ya bagi Saudara Muhammad Rizwan sebagai OKI Pembelajaran berada bersama-sama di dalam komuniti yang besar seperti UPM dan lain tempat, tapi alhamdulillah beliau seorang yang cekal. Saya lihat tadi Cik Nurul Najwa dah masuk semula. Cik Nurul Najwa, ada apa-apa yang dikongsikan lagi tak bersama peserta? Terlebih dahulu saya minta maaf, mungkin masalah internet atau handphone. Dengarkan suara saya? Ya, dengar.
pengalaman saya tak tahu sama mana, tapi macam mana pun saya boleh beritahu kalau OKU yang masuk ke universiti, tak kira lah universiti mana, terutama universiti UPM, kita perlu jangan risau walaupun sekarang kemudahan masih orang kata untuk dibaik pulih penambahbaikan, jadi tidak perlu risau. UPM menyediakan pihak-pihak yang boleh OKU rujuk. Jadi dekat situlah perlu kita sendiri perlu tunjukkan diri kita dan perlu bagi tahu apa yang kita kehendaki. Dan nasihat saya, jangan takut untuk memilih mana-mana universiti, terutama UPM, kerana macam mana pun perlu buat semangat lah untuk meneruskan pelajaran tu. Terima kasih. Terima kasih banyak Saudari Puan Mas, Najwa. Ya, Cik Rizwan. saya lupa nak beritahu tadi dekat para penonton, iaitu pengalaman baru dan cabaran baru. Baiklah, di sini sebelum saya menyambung pelajaran, ketika saya berada di UPM, cabaran baru yang saya hadapi adalah cabaran baru yang saya hadapi adalah seperti ketika saya dalam cabaran baru, saya terpaksa menghadapi satu kesan itu secara bersendirian tanpa bantuan rakan-rakan yang lain. Ada bantuan rakan-rakan yang lain tetapi tidak semua. Kadang-kadang saya tertinggal arahan pensyarah dan tak ada rakan-rakan yang, tidak semua ada rakan yang cuba ingatkan saya. Kadang-kadang bila saya tertinggal tu, saya cepat-cepat dapatkan kembali arahan daripada pensyarah tersebut dan saya dapat lakukan dan saya terus dapat lakukan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Dan sebab itulah saya berharap kita sudah ada garis panduan ini dan UPM sudah berjaya membuat penambahbaikan. Saya berharap kali ini kita sudah ada satu sistem di mana para pensyarah sudah sedia maklum bahawasanya memang ada pelajar-pelajar masuk OKU, terutama sekali masuk OKU pembelajaran, terutama sekali kepada pelajar autism, hyperaktif. Pensyarah dah tahu dalam kelas itu sudah ada pelajar-pelajar seperti ini dan mereka akan membuat tindakan yang selanjutnya kepada pelajar ini. Apa keperluan yang diperlukan oleh pelajar. Itu sajalah pandangan saya hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Encik Muhammad Rizwan. Okey, sebelum saya buka kepada soalan seterusnya, saya tengok ada satu soalan daripada ruangan chat ni daripada Encik Ahmad Zulkifli tentang apa kemudahan khusus sebenarnya yang disediakan kepada OKU di UPM. Setakat ni yang dikongsikan agak umum. Okey. Sebenarnya banyak. Sebenarnya untuk kriteria yang soalan kedua, saya baca dulu soalan kedua tentang audit, lepas tu tentang audit yang mencapai kira-kira 51% tersebut instrumen. Okey, Dr. Wan nak jawab ke ataupun kita bincang bersama-sama? Okay, saya rasa untuk ni Mar lebih layaklah untuk membincangkan tentang kemudahan khusus yang telah ada dan juga instrumen elemen-elemen yang diukur dalam DSS tu. Boleh Mar? Kalau tu nanti saya tambah ke Mar jelaskan dulu. Okey Mar? Okay, baik. Untuk kemudahan khusus kepada UPM tu, kalau saya nak huraikan pada petang ni memang tak sempat lah, sebenarnya agak banyak. Dan juga untuk mengukur 51% tu pun kriteria tersebut dikeluarkan sendiri oleh KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, kerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan kriteria itu telah ditetapkan pada tahun lepas dan penilaian itu dibuat pada Februari baru-baru ini. Agak banyak. InsyaAllah kalau Encik Ahmad Zulkifli boleh
boleh kita berbincang secara email ataupun boleh kontak saya melalui email, email saya. Saya akan kongsikan tentang kriteria tersebut. Ya, agak beratus juga kriteria tu. Yang buatnya pun bukan semua terlibat pentadbir bahagian akademik, bahagian kolej, terlalu banyak. Jadi saya harap Encik Ahmad Zulkifli boleh berhubung dengan saya atau sesiapa berminat boleh menghubungi saya atau Dr. Wan Arinawati. Saya harap itu membantu. Seterusnya jika ada soalan lagi daripada para peserta. Okey Puan Amal, saya tambah sikit untuk kemudahan tu mungkin untuk menjelaskan kepada Encik Ahmad Zulkifli lah. Okey, setakat ni yang memang khusus kita sediakan untuk OKU ni adalah transport lah. Dari segi transportation, memang kita ada berapa Puan Amal? 2 van. Ya betul. Satu disedekahkan oleh Wazan, okey, dan satu bahagian BHAP lah. Okey, transport ni khusus untuk pelajar OKU untuk ke kuliah. Okey, dan juga untuk menghadiri apa-apa kursus ataupun program yang berkaitan dengan pelajar OKU lah. Okey, jadi sebabnya kenderaan ni adalah accessible lah. Maksudnya dia boleh nak angkat pelajar yang berkursi roda semua untuk pergi ke kuliah. Dan memang agak sibuk lah kepada driver dan saya ucapkan banyak terima kasih atas ketabahan beliau lah, driver yang jaga van untuk pelajar OKU ni, sebab dia kena melayan pelajar-pelajar ni mengikut jadual kuliah masing-masing kan. Jadi dari pagi, lepas tu tengah hari nak kena hantar, petang ada kelas, so dia kena sesuaikan. Yang tu yang saya nampak memang alhamdulillah lah ni, sebelum ni pun dah memang ada lah sebelum wujudnya UPSO lah. Okey, yang kedua adalah dari segi college lah. Okey, pengetua college alhamdulillah agak sensitif bila ada pelajar OKU yang menginap di college mereka dan akan cuba memberi kemudahan yang bersesuaian dengan OKU itu sendiri. Okey, dan yang kita jelas dekat sini kalau yang fizikal tu mereka akan cuba bagi di level bawah lah. Okey, ada juga pelajar OKU ni rasa macam terpinggir lah, kawan dia dekat tingkat atas, dia nak duduk, dia terpaksa duduk kat bawah, jadi susah nak jumpa kawan, biasalah kan. Macam-macam kerenah macam tu lah. Jadi kita nak tengok macam mana. Okey. Yang ketiganya yang paling Puan Amal sibuk adalah dari segi urusan ni lah, allowance. Okey, bantuan kewangan Wazan. Okey, sebab pelajar OKU ni dia akan menerima bantuan kewangan daripada KPT. Okey, sekarang KPT lah kan. So ada permohonan dan juga borang-borang tertentu yang perlu diisi, dan jadi UPSO ni lah akan mengambil tanggungjawab tersebut lah, menjadi sebagai jambatan lah antara pegawai penghubung. Okay, memastikan pelajar-pelajar OKU ni dapat bantuan kewangan tersebut. Dan juga mungkin kadang-kadang ada pelbagai aktiviti luar. Okay, contoh sebelum ni baru-baru ni kita ada kerjaya khusus untuk OKU, untuk pelajar OKU, career fair. So kita bawa beberapa orang pelajar yang berminat pergi ke program tersebut dan jalani temu duga. Okay, so kita akan bagi sokongan-sokongan macam tu lah. Macam yang saya sebut tadi Encik Ahmad Zulkifli, sebelum ni UPSO baru ditubuhkan tahun ni. Jadi itu yang kita nampak sangat kritikal lah dari segi bantuannya. Okay. Dan sebelum ni bukan kata banyak lagi kemudahan-kemudahan yang diberikan, tapi undocumented lah. Okay, pelbagai usaha yang telah dijalankan, kita tak dapat nak buktikan yang benda tu dah pernah buat. Okay, so sekarang ni kami di UPSO cuba nak mengutip balik cerita-cerita, kisah-kisah sokongan yang telah diberikan oleh setiap fakulti, setiap jabatan, contoh perpustakaan, sejauh mana, macam mana perpustakaan dah cuba bantu pelajar OKU, macam mana pengetua kolej pun bertukar-tukar kan. So kita nak tengok macam mana
untuk kita cuba tengok apa usaha yang telah dijalankan dan sekiranya ada masalah sedemikian pada masa akan datang, lebih mudahlah untuk kita jadi bahan rujukan lah. Okey. Saya untuk akademik tu Rizwan tadi dah sampaikan. Okey, ada dah nampak perubahan ada sokongan. Minta maaf doktor. Ya. Saya nak sikit doktor. Okey, boleh tambah. Tentang perpustakaan tu kan. Saya teringat tahu masa saya pergi persidangan. Pergi seminar bengkel Maya OKU tu dekat ACAP. Saya dah cakap satu-satu tentang kita punya misi. Dan kalau boleh kita dah okey dah, kita banyak penambahbaikan lah menubuh episod semua ni kan. Dengan usaha yang dibuat oleh TNC kita dan GC kita, iaitu TNC kita Roslan telah berusaha dan buat penambahbaikan. Jadi yang paling saya nak tekankan sekarang perpustakaan kita tu, saya tak nampak pun list untuk mahasiswa OKU yang siroda kan. Jadi saya fikir mereka melalui mana kan. Jadi kalau boleh publikkan list tu ataupun tunjuk arah list untuk kegunaan mahasiswa OKU dan kegunaan orang lain. Yang itu saya tak nampak. Sebenarnya di sini kena membuat penambahbaikan infrastruktur di perpustakaan universiti kampus kita. Saja. Okey, memang kemudahan infrastruktur tu menjadi agenda utama lah. Tapi kita tak boleh nak katakan semua bangunan kita akan adakan lift semua kan. Dia mengikut SOP tertentu dan juga sebab dia melibatkan kos, melibatkan bajet. Jadi kita perlu melihat keperluan lah. Sejauh mana kita boleh sesuaikan, kita boleh bagi kemudahan tersebut tanpa melibatkan kos. Kita akan cuba sebaik mungkin lah. Okay, so saya rasa kalau nak cerita yang kemudahan tu itulah yang utamanya lah, yang secara general. Sebab yang kemudahan khusus tu masih lagi case by case. Okay, jadi kalau kita dapat kumpulkan ya Puan Amal, macam mana usaha-usaha tu kita boleh jadikan macam kisah-kisah lah di sebalik sokongan yang telah diberikan kepada pelajar OKU di UPM dan ia mungkin boleh menjadi rujukan lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Wan dan saudara Muhammad Rizwan Zakaria. Okey, dipersilakan juga jika ada perkongsian daripada perkongsian atau pertanyaan mungkin daripada PTJ dalam UPM untuk berkongsi apa-apa sahaja untuk topik petang ni, atau peserta mungkin nak berkongsi atau bertanya. Rasanya ramai ni para penonton dan peserta ni Puan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya bukan student UPM tapi saya nak bertanya, saya peserta lah. Okey, saya nak bertanya tentang memandangkan kita tengah menghadapi pandemik COVID-19. Okey, so kelas pun tak dibuka. So student perlu belajar secara online. So saya nak tanya macam mana persiapan UPM sendiri untuk menghadapi norma baru, iaitu belajar secara atas talian dan juga peperiksaan secara online. So apa usaha ataupun persiapan yang UPM sendiri buat untuk pelajar yang berkeperluan khas rendah? Itu just itu saja soalan saya. Okay, ya Puan. Dah. Ada mungkin panel Dr. Wan atau panel lain nak jawab? Assalamualaikum Puan. Dia perlu ulang lagi sekali Puan. Puan Hasmunira. Okey, soalan saya macam ni. Okey, memandangkan kita tengah menghadapi pandemik COVID-19, so kebanyakan kelas ataupun sesi pembelajaran ditutup kan buat sementara. So macam mana dari pihak UPM sendiri
untuk menghadapi menghadapi keadaan ini dengan untuk memenuhi keperluan OKU itu sendiri. Contoh, penglihatan dia ada cara tersendiri macam mana dia nak akses untuk pembelajaran dan pendengaran dan soalan. So macam mana UPM nak take over benda ni selari dengan student-student lain. So tak nak bagi student OKU ni ketinggalan. So and then satu lagi soalan, macam mana UPM conduct peperiksaan secara online untuk pelajar OKU? Boleh faham tak? Boleh. Apa yang saya faham, apa yang kami faham ni apa kemudahan pembelajaran kepada pelajar OKU semasa PKP ni, apa bantuan yang kita dapat mampu mereka supaya selari dengan pelajar-pelajar normal yang lain. Dr. Wan boleh jawab ke? Okey, terima kasih Puan Hasmunira. Okey, sebenarnya kalau kita ikutkan SOP yang telah dikeluarkan oleh KPT lah. Okey, jadi universiti akan mengambil kira yang tu lah. Okey, pelajar OKU, mana-mana pelajar OKU yang merasakan mereka menghadapi kekangan lah dari segi kuliah dan juga penilaian, okey, peperiksaan secara online, mereka boleh hadir semula ke kampus. Okey, boleh memohon untuk hadir dan sekiranya mereka perlukan kepada face to face teaching dan juga ialah corak pengajaran dan pembelajaran yang sebelum ni mereka tak boleh gunakan secara online, kita boleh beri kelonggaran kepada mereka. Tapi sekiranya mereka merasakan yang mereka boleh menjalankan peperiksaan secara online, itu bergantung kepada keperluan mereka sendirilah. Setakat ni kita hanya buat secara general macam tu dan belum lagi diputuskan untuk corak peperiksaan pun bahagian akademik belum putuskan macam mana bentuk lagi. Cuma kita tahu secara online. Okay. Dan kami sebenarnya para pensyarah pun masih menunggu-nunggulah arahan. Okay, macam mana bentuk soalan dia, dan memang saya agak risaukan pelajar-pelajar OKU di UPM lah. Memang sebab sebelum ni pun dah ada survey berkaitan persiapan, kesediaan pelajar OKU macam mana menerima pembelajaran secara online. Okay, kalau saya sebagai pensyarah, saya rasa yang bukan OKU pun hadapi masalah yang sama. Okay, especially dari segi perhatian, dari segi macam mana nak dapatkan komitmen yang sebetulnya dalam kelas, memang sangat berbeza. Jadi untuk dapatkan peperiksaan, corak peperiksaan tu pun memang kita belum pasti lagi. Dan insyaAllah UPM untuk jadualnya dijadualkan penghujung Jun atau penghujung Julai ataupun awal Ogos adalah merupakan minggu peperiksaan. Jadi masih lagi kami menunggu arahan lah. Dan saya selaku penyerahan CPSO mewawarkan dekat sini juga, kalau sekiranya pelajar memerlukan bantuan pihak kami untuk bercakap terus dengan pihak fakulti dari segi menjalankan peperiksaan ni, kami alu-alukan lah sebarang permintaan tersebut. Terima kasih Cik Hasmunira. Harap itu je saya boleh cakap. Dah apa. Hasmunira daripada mana? Saya daripada UM. Kawan kepada Najwa. Kawan kepada? Najwa. Okey, Najwa. So actually kita orang menghadapi masalah yang sama sebenarnya. Sebab saya sendiri masalah melihatan, tapi saya boleh melihat. Tapi masalah yang paling besar sebenarnya adalah daripada segi mentaliti ataupun stigma orang, stigma masyarakat tentang OKU itu sendiri. Ya, betul. Itu je sebenarnya, walaupun kita ada effort, ada usaha nak buat inklusif punya universiti untuk OKU, tapi kalau persepsi ataupun tanggapan orang terhadap OKU tak berubah, memang benda ni takkan jalan.
Ya. Itu yang saya cakap tadi, persekitaran sosial tu mainkan peranan yang penting. Ya, Persekitaran sosial. ya. Okey. Ada apa, ada perkongsian ke daripada para peserta yang lain atau pertanyaan lagi? Pemerintah tadi Hasmira belajar secara di dalam talian kan. Kalau mungkin Hasmira ada pengalaman mengenai belajar di dalam talian. Kadang-kadang di dalam talian ni untuk OKU penglihatan tidak accessible. Ada benda-benda yang tidak dibaca oleh screen reader. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau di dalam talian kita boleh berbicara daripada pensyarah. Kita boleh beritahu pensyarah macam mana kita nak mudah untuk kita. Contoh melalui email ataupun kebanyakan pensyarah akan bagi melalui email. Soalan contoh ada test ke di dalam talian kan. Kebanyakan di dalam email ni soalan-soalan yang diberikan sebelah untuk pelajar penglihatan buat. Jadi lepas sekiranya ujian, contoh ujian 2 jam, termasuk dengan tambah masa 2 jam, dia bermula daripada pukul 2 habis pukul 4. Jadi pukul 4 tu dia dah kena hantar dekat pensyarah tu. Jadi pensyarah akan tengok masa bermulanya kita dan berakhirnya kita macam mana. Itulah pandangan saya. Sebab kebanyakan di dalam talian tidak accessible untuk pelajar OKU penglihatan. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian pandangan Cik Nurul Najwa. Untuk pengetahuan peserta dan semua juga, sebarang aduan daripada pelajar OKU, memang unit ini akan menerima 24 jam, ya. Dan saya insya-Allah akan menjawab semua dan unit ini ada menjadi perantara kepada akademik dan juga bantuan bukan akademik kepada para pelajar tersebut. InsyaAllah setakat ni dari segi akademik itu tak ada aduan serius, tapi apa yang telah disampaikan tadi oleh Dr. Wan dengan Cik Nurul tu adalah perkara yang betul dan patut ditambah baiklah masa akan datang. Ya, Encik. Satu lagi tentang pembelajaran online ni, kalau boleh seperti yang Cik Nurul Najwa cakap, kalau boleh diberi kelonggaran. Contohnya misalnya bila pembelajaran online tu berlangsung, contoh ada pelajar OKU yang tak dapat mengakses pembelajaran online tersebut. Jadi pensyarah kalau boleh memberi peluang kepada pelajar untuk mengikuti pembelajaran secara berbincang dalam WhatsApp ataupun berbincang WhatsApp, iaitu bertanyakan soalan dan jawab dalam WhatsApp, ataupun juga dalam tugasan online kalau boleh. Bagi saya lah, sebab saya sendiri pun menghadapi beberapa masalah dalam tugasan online, iaitu bila saya hendak menghantar tugasan pada due date yang telah ditetapkan, kadang-kadang line ganggu. Bila line ganggu tu, jadi saya tak dapat nak hantar tugasan. Jadi saya minta pensyarah kalau boleh beri masa yang panjang untuk pelajar menghantar tugasan, sama ada melalui Putra Belas ataupun melalui email pensyarah saja. Terima kasih Encik Muhammad Rizwan. Kepada para peserta semua, bolehlah mengisi borang penilaian sementara kita menunggu sesi tamat, ataupun selepas sesi tamat pun boleh link kepada borang penilaian tersebut. Boleh beri komen dan ulasan semua untuk penambahbaikan kami, dan borang pendaftaran tersebut juga masih boleh diisi untuk rekod kepada unit kami. Dan untuk pengetahuan peserta juga, minggu depan ada siri kedua untuk bicara inspirasi bertajuk OKU Berbakti dan Berketerampilan pada masa yang sama, hari yang sama. Nanti saya akan insya-Allah kami akan kongsikan link dan juga
poster berkenaan dengan siri tersebut. Diharap semua peserta dan penonton yang hadir pada petang ini juga dapat turut sama sertai lagi pada minggu depan. Okey, rasanya jika sekiranya ada sebarang persoalan ataupun pandangan yang ingin dikongsikan, boleh berhubung dengan unit kami dan juga boleh melawat FB unit perkhidmatan dan sokongan UPM, dan juga boleh email terus kepada kami atau juga telefon, dan juga boleh telefon kepada kami. InsyaAllah kami akan cuba memberi maklum balas sebaik mungkin. Dan terima kasih kepada panel-panel pada petang ini yang sudi meluangkan masa berkongsi. Penuh semangat Dr. Wan, Cik Nurul Najwa, Cik Hussein dan Cik Muhammad Rizwan. Terima kasih atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah pada siri yang akan datang nanti kita akan tambah baik daripada berbagai sudut, dan kami memohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan kata-kata daripada kami. Dan jika dengan itu saya akhiri program pada petang ini dengan surah tasbih kifarah dan surah wal-as, dan juga kepada yang bukan beragama Islam, terima kasih banyak. Semoga kita berjumpa lagi pada siri akan datang pada minggu depan dan minggu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.